Langit tidak mengenal ego. Jika kelajuan lebih penting daripada nyawa, Anda sebenarnya bersedia membunuh semua orang di dalam pesawat tanpa sadar. Aku pernah percaya pada falsafah itu, walaupun aku tidak pernah mengakuinya secara terang-terangan. Sepanjang lebih 10 tahun berkhidmat sebagai kru kabin untuk sebuah syarikat penerbangan British, aku memuja ketepatan masa dan membenci apa sahaja yang melambatkan penerbangan, terutamanya prosedur keselamatan di lapangan terbang Malaysia yang pernah aku perlekehkan di tengah-tengah sebuah mesyuarat, menggelarnya sebagai satu latihan yang tidak masuk akal, membazir tenaga dan masa. Hari itu, aku berbangga kerana berhasil membuat cadangan itu diketepikan seperti kertas terpakai. Sehinggalah lampu amaran enjin menyala di tengah dada langit. Hampir 400 nyawa penumpang berada di sebalik pintu kabin yang aku jaga. Pengumuman juru terbang yang ringkas membuat darahku seakan beku. Kami akan melencong ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia. Pada detik itu, aku mula memahami bahawa keselamatan tiada jalan pintas. Yang ada hanyalah harga yang perlu dibayar jika kita memilih kemudahan berbanding nyawa. Nama Kelia terapung di udara seperti percikan api yang tidak dilihat sesiapa. Aku tidak membantah. Aku hanya menelan rasa pahit di kerongkong. Satu perasaan seolah-olah kerusi ditarik dari bawahku, walaupun aku sedang duduk tegak dalam uniform yang digosok kemas, dengan tanda nama yang berkilat, dan pengalaman yang sering membuat kru junior menunduk hormat dengan pandangan kagum. Namaku Emily, ketua kru kabin untuk penerbangan jarak jauh, syarikat penerbangan British. Hidupku terikat pada jadual waktu, seperti seutas tali yang memastikan segalanya teratur. Aku kenal setiap jenis pengumuman, setiap riak wajah penumpang yang mula resah sebaik sahaja pesawat mendarat, setiap aduan yang sering bermula dengan, "Kenapa perlu tunggu?" dan berakhir dengan, "Saya ada penerbangan sambungan." Aku begitu biasa dengan kekalutan sehingga kan ia bukan lagi satu kekalutan bagiku. Ia adalah kerjaku, rentak hidupku, sesuatu yang perlu diuruskan dengan sepantas dan setenang mungkin. Sejujurnya, aku tidak dilahirkan dengan sikap setenang ini. Aku melatihnya seumur hidupku. Dari hari pertama sebagai kru junior yang tangannya terketar-ketar apabila berjalan melintasi kelas perniagaan, sehinggalah hari ini di mana aku boleh berdiri di dapur pesawat dan membaca situasi hanya dari bunyi tapak kaki. Langkah berat menandakan kemarahan. Langkah laju menandakan ketakutan. Langkah perlahan menandakan seseorang yang sedang berfikir sama ada mahu membuat aduan atau tidak. Tugasku bukan sekadar tersenyum manis, tetapi memastikan apa yang berpotensi menjadi masalah tidak akan menjadi masalah. Dan dalam duniaku, tidak menjadi masalah selalunya bermaksud tidak lambat. Aku mula percaya pada falsafah ini pada tahun ke-7 perkhidmatanku. Ketika itu, berlaku satu kelewatan berantai disebabkan oleh prosedur pemeriksaan dokumen yang berlapis-lapis di sebuah lapangan terbang di Eropah. Ratusan penumpang terlepas penerbangan sambungan mereka. Ada yang menangis, kanak-kanak merengek. Warga emas tidak larat berdiri. Aku ingat lagi aku berdiri di hadapan pintu pelepasan, cuba menerangkan dengan suara yang paling sopan, tetapi di dalam, aku rasa seperti dihancurkan. Aku nampak dengan mata kepala sendiri bahawa kelewatan bukan sekadar membuang masa. Ia menyakiti orang. Ia menipiskan sifat belas kasihan manusia dengan cara yang menakutkan. Selepas itu, aku secara tidak sedar, mula menentang apa sahaja yang melambatkan. Aku tidak suka borang yang perlu diisi 3 kali, mesyuarat yang mengulang perkara yang sama, dan latihan yang nampak seperti diadakan untuk memuaskan hati pihak pengurusan, bukan untuk benar-benar menyelamatkan nyawa. Aku pernah melihat latihan evakuasi yang diadakan seperti pementasan drama. Orang bergelak ketawa di dalam hangar, tiada tekanan, tiada jeritan, tiada asap, tiada haba. Kemudian, apabila insiden sebenar berlaku, semua orang kaku seolah-olah otak mereka terpadam. Pengalaman-pengalaman itu mengubahku menjadi seorang yang menjadikan perkataan efisien sebagai satu pegangan suci. Aku sentiasa mengajar kru junior, jangan bazirkan masa pada perkara yang tidak perlu. Dan mereka selalunya mengangguk, kerana siapa yang tidak suka ajaran yang menjadikan hidup lebih mudah. Tetapi hakikatnya, sesetengah perkara yang kelihatan tidak perlu pada hari biasa adalah segala-galanya pada hari yang paling malang. Aku mempunyai pasukan tetap yang sudah serasi. Mark, seorang kru kabin yang suka bercakap terus terang dan pantas sepertiku. Kami berdua sering sependapat apabila berhadapan dengan prosedur yang melambatkan penerbangan. Kami bukan sengaja mahu bersikap keras, tetapi kami sudah terbiasa mempertahankan masa kerana masa bermakna ketenangan penumpang
dan ketenangan penumpang bermakna keselamatan sekurang-kurangnya. Itu yang kami fikirkan. Tetapi Firdaus, lelaki Malaysia dalam penerbangan ini, bukan sebahagian daripada pasukan tetapku. Dia seorang kru senior yang ditugaskan ke laluan Asia semasa fasa pengembangan laluan baru. Aku hanya mengenalinya melalui senarai nama. Dia tidak banyak bercakap, tetapi setiap kali dia bersuara, nadanya terasa berpijak di bumi nyata, tidak goyah, tidak tergesa-gesa. Dia memiliki adab Melayu yang sukar untuk aku fahami sepenuhnya sopan, tetapi tidak mudah mengalah. Salamnya sentiasa sempurna, tidak terlalu menunduk, tidak terlalu tegak. Pandangan matanya tidak tajam, tetapi tidak juga mengelak. Pada mulanya aku fikir dia terlalu lembut untuk situasi tekanan tinggi di dalam pesawat. Tetapi sepanjang perkhidmatan sebelum insiden, dia bekerja dengan begitu licin sehingga kan aku hampir tidak perasan di mana dia berada. Dan itu tandanya dia cekap. Dia menyelesaikan masalah penumpang di kelas ekonomi yang bertukar tempat duduk tanpa menimbulkan sebarang kekecohan. Dia menenangkan seorang kanak-kanak yang menangis dengan mainan kecil yang disimpannya. Dia meminta kerjasama daripada penumpang yang mabuk tanpa membuatkan orang lain cemas, seolah-olah dia menggunakan ketenangan sebagai senjatanya, bertentangan denganku yang menggunakan kelajuan. Aku mula melihat perbezaan itu dengan lebih jelas selepas arahan juru terbang. Clear. Aku hanya pernah melintasinya, tidak pernah benar-benar mempercayainya. Di dalam kepalaku, aku terus membuat pengiraan. Jarak bertambah, minit bertambah, risiko bertambah. Bolehkah suhu enjin ini bertahan? Dan ketika aku sibuk dengan angka-angka di dalam kepala, aku melihat Firdaus berpaling untuk memberi arahan kepada pasukan dalam bahasa Inggris yang fasih, tetapi dengan nada yang sama seperti ketika dia bercakap dengan penumpang tenang dan yakin. Sediakan ruang di barisan hadapan. Periksa peralatan kecemasan. Pastikan semua orang bersedia mengikut prosedur. Tiada perkataan cepat dalam ayatnya. Tetapi anehnya, semua orang bergerak lebih pantas, seolah-olah ketenangan Firdaus menghalang orang lain daripada panik, membolehkan mereka bekerja dengan lebih cekap. Aku tidak suka perasaan itu. Ia seolah-olah memberitahuku, cara kau mungkin bukan satu-satunya cara, dan bagi seseorang yang sering menang dengan hujah. Saya lebih berpengalaman untuk mengakui bahawa aku mungkin tidak melihat gambaran penuh. Ia terasa pedih. Aku berdiri di sebalik tirai dapur, memandang para penumpang yang masih belum tahu butiran penuh. Ada yang sedang mengambil gambar, ada yang tidur, ada yang membaca buku, seolah-olah ini hari biasa. Aku memandang mereka dan hatiku terasa kosong. Ini bukan sekadar jadwal penerbangan, ini adalah kehidupan sebenar. Yang mempunyai berat, mempunyai keluarga, mempunyai orang yang menanti di destinasi. Pada saat itu, aku teringat akan kebanggaanku selama ini. Bangga kerana memastikan penerbangan tidak lewat. Bangga kerana mengurangkan aduan. Bangga kerana menguruskan segalanya dengan licin. Tetapi aku tidak pernah benar-benar bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika suatu hari nanti ia tidak lagi licin? Bagaimana jika suatu hari nanti apa yang aku panggil sebagai prosedur yang tidak perlu, sebenarnya adalah satu-satunya peta yang akan membawa kami mendarat dengan selamat. Aku tidak menjadi orang jahat, aku hanya menjadi seseorang yang percaya pada apa yang telah menyelamatkannya pada masa lalu, dan secara tidak sengaja berfikir bahawa masa lalu akan sentiasa melindungi masa depan. Tetapi enjin pesawat tidak peduli pada pengalaman sesiapa. Api tidak menghormati keyakinan sesiapa. Dan di angkasa kebenaran seringkali datang lebih cepat daripada alasan. Aku menarik nafas dalam-dalam sekali, membetulkan uniformku seolah-olah ia adalah perisai nipis, lalu melangkah keluar untuk berhadapan dengan penumpang. Aku belum tahu apa jawapan yang menanti di penghujung malam ini, tetapi aku mula sedar bahawa aku sedang melangkah ke dalam sebuah pelajaran yang tidak pernah diajar di mana-mana bilik latihan. Dan apa yang pernah aku panggil sebagai kelajuan, mungkin terpaksa mengalah kepada kesediaan buat pertama kali dalam hidupku. Nafasku mula teratur apabila segalanya diuruskan mengikut tugas masing-masing. Tetapi hakikatnya, aku tidak tenang. Aku hanya menyibukkan diri supaya ketakutan tidak mempunyai ruang untuk muncul. Kesunyian di dalam kabin, ketika majoriti penumpang masih belum tahu ada sesuatu yang tidak kena, terasa seperti sehelai kain nipis yang menutupi api buat sementara waktu. Dan di bawah kain itu, fikiranku sedang marak. Kembali kepada punca prasangka yang telah lama aku pikul. Aku tidak mahu memikirkannya, tetapi malam ini, ia terlalu degil. 5 tahun lalu,
Aku singgah untuk pertukaran penerbangan di KLIA buat pertama kali selepas mula kerap terbang ke Asia. Ketika itu, aku belum lagi menjadi ketua kru kabin sepenuhnya, tetapi sudah menjadi orang yang boleh diharap oleh pasukan. Kami mendarat tepat pada masanya. Masa untuk penerbangan sambungan tidak banyak. Beberapa penumpang mempunyai penerbangan seterusnya dengan segera. Aku ingat mereka berdiri menunggu di pintu dengan pandangan yang tergesa-gesa, seolah-olah masa adalah makhluk hidup yang akan melarikan diri. Kemudian panggilan masuk ke pesawat dari menara kawalan. Seorang pegawai darat bercakap dalam bahasa Inggris yang jelas, terlalu sopan untuk dicari kesalahan. "Puan, kami mohon kebenaran untuk menjalankan pemeriksaan tambahan mengikut senarai semak keselamatan." Aku masih ingat perkataan tambahan itu, kerana ia seolah-olah menegaskan bahawa apa yang telah kami lakukan sebelum ini tidak mencukupi. Aku berjalan menemuinya di hujung jambatan udara. Dia seorang wanita Melayu pertengahan umur, memakai pas pekerja dan rambutnya disanggul kemas di bawah tudung seragamnya. Dia menunduk sedikit sebelum mula menjelaskan. Senyumannya tidak terlalu manis, tetapi tidak juga kaku. Dia bercakap seperti orang yang sudah biasa didesak, tetapi tetap memilih untuk tidak tergesa-gesa. "Ini adalah syarat untuk model pesawat ini, Puan. Terutamanya apabila terbang ke rantau dengan kelembapan dan suhu yang tinggi. Kami perlu memeriksa semula beberapa bahagian untuk kepastian." Aku terus membantah, kerana di dalam kepalaku sudah ada jawapan yang siap sedia. Kami sudah periksa di London. Tiada sebarang isyarat tidak normal semasa penerbangan. Kami tiada masa. Penumpang akan terlepas penerbangan sambungan mereka. Aku bercakap dengan pantas dan tegas, seolah-olah jika aku bercakap dengan cukup kuat, realiti akan berubah mengikut kata-kataku. Dia tidak melawan. Dia hanya menundukkan wajahnya sedikit, seolah-olah menerima tekanan itu tetapi tidak menerima arahan daripadanya. "Saya faham, Puan. Tetapi senarai semak ini wajib diikuti. Ia tidak akan mengambil masa yang lama." Perkataan "tidak lama" itulah yang menjadi seperti pisau kecil dalam ingatanku. Pada mulanya mereka kata setengah jam. Aku kembali ke dalam pesawat dengan rasa tidak puas hati, memandang jam tangan seolah-olah ia adalah musuh. Selepas 40 minit, penumpang mula bertanya. Aku terpaksa senyum dan berkata, "Sila tunggu sebentar." Walaupun di dalam hati aku mahu menjerit. Saya pun sedang menunggu. 1 jam. Beberapa penumpang mula meninggikan suara. Ada yang mengeluarkan telefon untuk merakam. Ada yang berkata, "Ini tidak masuk akal." Seolah-olah perkataan itu membantu mereka untuk tidak rasa tidak berdaya. Aku berjalan semula kepada pegawai itu. "Kali ini, aku tidak sesopan tadi. Masih belum selesai. Jika Anda menyebabkan kami terlewat, bolehkah Anda bertanggung jawab?" Aku ingat aku menyebut perkataan "bertanggung jawab" dengan nada seperti sedang melempar batu. Dia terdiam seketika sebelum menjawab dengan kesopanan yang sama, tetapi pandangan matanya sedikit lebih berat. "Tanggung jawab saya adalah dengan memastikan pesawat ini selamat, Puan." Ayat itu sepatutnya membuatkanku berhenti. Tetapi pada masa itu aku tidak berhenti. Aku hanya mendengar satu maksud. Dia sedang menggunakan kepercayaannya untuk menghalang masaku. Masa berlalu sehingga hampir 3 jam. Pesawat terasa seperti dipaku ke bumi. Penumpang resah, kanak-kanak mula menangis. Orang dewasa mula hilang sabar. Aku melihat perubahan pada orang. Dari memahami kepada tidak lagi memaafkan. Dan aku terpaksa berdiri menerimanya bagi pihak semua orang, kerana kru kabin adalah barisan hadapan yang paling dekat untuk mereka melepaskan geram. Akhirnya, prosedur itu selesai. Dan keputusannya, tiada sebarang masalah ditemui, Puan. Aku hampir tergelak. Bukan kerana lucu, tetapi kerana kemarahanku tidak tahu ke mana hendak dituju. Aku berkata dengan suara rendah, "Jadi, apa gunanya 3 jam yang terbuang ini?" Dia menunduk sedikit. "Saya benar-benar minta maaf, Puan, tetapi kami terpaksa pastikan." Aku kembali ke pesawat dengan perasaan kalah yang aneh. Bukan kalah kepada kebenaran, tetapi kalah kepada satu sistem yang tidak dapat aku paksa untuk bergerak lebih pantas. Aku meminta maaf kepada penumpang sehingga mulutku kebas, menerima makian seperti menyambut hujan. Dan di dalam hatiku, aku membina sebuah tembok secara senyap. Tembok yang menulis, "Clear A, lambat dan menyusahkan." Tembok itu menjadi semakin kukuh setiap kali aku menceritakan kisah ini kepada sesiapa di bilik rehat kru. Setiap kali aku mengajuk nada tidak akan mengambil masa yang lama. Setiap kali aku menggunakannya sebagai contoh untuk mengajar kru junior
supaya tidak membiarkan sistem yang tidak perlu melambatkan kita. Aku bercerita seperti orang yang yakin bahwa dirinya betul, dan pendengar selalunya akan ketawa, kerana semua orang suka cerita yang membuatkan mereka kelihatan lebih bijak daripada dunia. Tetapi apa yang tidak pernah aku ceritakan ialah pandangan mata wanita itu ketika dia berkata, "Tanggungjawab saya adalah dengan memastikan pesawat ini selamat." Pandangan itu bukan degil. Ada sesuatu di dalamnya yang aku enggan lihat. Satu ketegasan seseorang yang tahu bahawa jika dia membiarkan aku pergi demi kemudahan dan sesuatu berlaku, dia yang terpaksa menanggung bayangan itu seumur hidupnya. Aku baru faham malam ini, di langit di mana enjin memberi isyarat tidak normal. Aku pernah mentafsirkan tiada masalah ditemui sebagai tidak berguna. Tetapi sebenarnya, ia mungkin bermaksud kita boleh terbang semula dengan yakin. Ia mungkin bermaksud jika ada masalah kecil yang tersembunyi, kita tidak membiarkannya terbang bersama 400 nyawa yang lain. Ia mungkin bermaksud kita tidak bertaruh dengan nasib. Fikiran itu menikam hatiku, kerana ia membuatkan setiap ejekan pada masa lalu terasa berat seperti batu. Dan aku benci hakikat bahawa aku telah mencipta satu prasangka dari ketidakselesaanku sendiri dan memanggilnya pengalaman. Malam ini, aku berdiri memandang lorong kabin yang sunyi dan tiba-tiba terbayang wajah para penumpang di Clia ketika itu. Wajah-wajah yang marah, tangan yang menuding ke arahku, suara kanak-kanak yang menangis kerana orang dewasa tertekan. Aku pernah fikir aku menjadi mangsa kelewatan itu, tetapi mungkin selama ini yang dilindungi adalah mereka. Aku tidak tahu berapa minit lagi sebelum kami mendarat. Aku tidak tahu berapa lama enjin ini akan bertahan. Tetapi aku mula tahu bahawa keyakinanku pada masa lalu dibina pada hari-hari di mana tiada kecemasan. Dan dunia sedang membuktikan kepadaku bahawa hari tanpa insiden bukanlah bukti bahawa kita sudah bersedia. Dalam kesunyian sebelum ribut, aku mendengar kata-kata wanita Malaysia itu lebih jelas daripada yang pernah aku dengar pada hari itu. Tanggungjawab saya adalah dengan memastikan pesawat ini selamat. Dan buat pertama kali dalam hidupku, aku tertanya-tanya. Mungkin orang yang paling lambat di mataku sebenarnya adalah orang yang berfikir paling jauh. Fikiran itu masih tersangkut di dadaku seperti batu suam, tidak membakar tetapi cukup berat untuk membuat nafasku sesak. Aku kembali bekerja, mengulang kaji lokasi peralatan, kesediaan pasukan, ayat-ayat yang perlu diucapkan kepada penumpang jika keadaan berubah. Tetapi di satu sudut hatiku, aku tahu bukan hanya enjin pesawat yang sedang diuji malam ini. Aku juga sedang diuji, dan seolah-olah takdir mahu aku mengingati segalanya, bayangan seorang lelaki muncul menggantikan imej pegawai wanita tadi. Lelaki Malaysia yang pernah aku diamkan di tengah-tengah sebuah bilik mesyuarat. Awal tahun itu, syarikat mengumumkan rancangan pengembangan laluan ke Asia Tenggara. Permintaan penumpang meningkat secara mendadak. Pihak pengurusan bercakap tentang peluang pasaran dan kepantasan pusing ganti pesawat dengan mata yang bersinar. Bagi orang sepertiku, perkataan kepantasan berbunyi seperti musik. Aku mula percaya dunia sedang bergerak mengikut rentak yang aku suka. Kemudian, satu email masuk memaklumkan bahawa kami akan meningkatkan kerjasama dengan lapangan terbang di Malaysia, khususnya Clia, dalam hal keselamatan dan operasi. Aku membaca dan hatiku sedikit tersentak. Ingatan tentang 3 jam itu kembali serta-merta. Aku tidak membantah secara terang-terangan kerana aku tahu peraturan dalam organisasi. Tetapi aku berkata pada diri sendiri, bekerja sama setakat yang perlu sahaja, jangan sampai membuang masa. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki Malaysia tiba di ibu pejabat untuk bertemu dengan pasukan operasi dan wakil kru kabin. Namanya Encik Rahman, seorang penyelaras keselamatan lapangan terbang. Dia memakai sut kemas, warna yang tidak menonjol, tali leher yang diikat sempurna. Dia masuk dengan sikap sopan yang biasa dilakukan oleh orang Malaysia, langkah yang tidak tergesa-gesa, senyuman nipis, dan menghulurkan tangan untuk bersalaman. Aku menyambut tangannya sekadar mengikut adab, tetapi hatiku tidak ikut serta. Saya amat berbesar hati dapat bekerja sama dengan anda semua, katanya dalam bahasa Inggeris dengan lohat Malaysia yang kedengaran berpendidikan. Saya harap kita dapat membantu antara satu sama lain untuk menjadikan penerbangan lebih selamat dan lancar. Perkataan lancar sepatutnya menarik minatku, tetapi aku menjadi was-was kerana aku pernah melihat kelancaran yang dibayar dengan 3 jam masa penumpang. Dia memulakan dengan menceritakan pendekatan lapangan terbang di Malaysia. Bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi untuk memberi gambaran keseluruhan yang sistematik. Ada slide, struktur organisasi, dan rajah penyelarasan dengan pasukan bomba, perubatan kecemasan, dan pergerakan penumpang.
Dia bercakap tentang latihan bersama dengan syarikat-syarikat penerbangan yang kerap mendarat di sana dan apa yang dia mahu kami sertai, membangunkan standar tindak balas kecemasan bersama dan mengadakan latihan berkala. Ketika itu, aku duduk di barisan hadapan, cukup dekat untuk melihat kesungguhan di matanya. Dia bercakap dengan sopan, tetapi kandungan cadangannya seolah-olah meminta kami menyerahkan masa kami ke dalam tangan sebuah sistem. Aku mendengar perkataan latihan dan apa yang terlintas di fikiranku bukanlah imej nyawa yang diselamatkan, tetapi imej jadwal penerbangan yang musnah, kru kabin yang merungut, dan penumpang yang mengadu tentang kelewatan. Aku tidak bersuara di dalam bilik itu. Aku hanya mengangguk secara profesional, seperti orang yang sedang mendengar, tetapi sebenarnya sedang membina benteng. Selepas mesyuarat, dia meminta untuk bercakap denganku secara pribadi. Jika Puan Emily tidak keberatan, saya ingin meminta nasihat daripada pengalaman Puan mengenai komunikasi dalam situasi kecemasan. Kru kabin adalah orang yang paling hadapan dengan penumpang. Dia bercakap dengan penuh hormat yang mungkin membuatkan orang lain berasa dihargai. Tetapi aku menjawab dengan ringkas, lebih baik hantar dokumen melalui email. Jadwal saya sangat padat sekarang. Aku tidak berbohong. Jadwalku memang padat. Tetapi tidaklah sepadat sehingga tiada masa sejam pun jika aku benar-benar mahu meluangkannya. Dia tidak memaksa. Dia hanya mengangguk sedikit. Baiklah, Puan, terima kasih banyak. Kemudian dia beredar dengan sopan. Selepas itu dia masih menghantar email secara berkala ringkas. Tidak mendesak, mencadangkan tarikh dan masa yang fleksibel, melampirkan dokumen yang disediakan dengan teliti. Dan setiap kali dia menulis di akhir emailnya, harap tidak mengganggu, aku rasa seperti ada seseorang yang mengetuk pintu rumahku dengan perlahan, tetapi aku memilih untuk berpura-pura tidak mendengarnya. Mark nampak email itu dan ketawa. Orang Malaysia ni, sopan sampai tak nak putus asa, ya Emily. Awak dah melambatkan dia lagi ke? Dia mengusik. Aku hanya menjongketkan bahu. Dia mungkin cuma nak capai KPI dia, kena tunjuk yang dia ada bekerjasama dengan kita. Jawabku dengan cara yang membuatkan diriku berasa selesa. Kerana jika aku mengakui bahawa dia mungkin melakukannya atas dasar keprihatinan, aku juga terpaksa mengakui bahawa akulah yang menolak keprihatinan itu. Suatu hari, dia menghantar satu set dokumen yang tebal. Tajuknya jelas, Protokol Tindak Balas Kecemasan Bersama. Butirannya berhalaman-halaman jadual latihan, peranan kru kabin, pasukan bomba, pasukan perubatan, pusat penyelarasan, kesilapan lazim dalam insiden sebenar, dan perkara yang perlu dilatih sehingga menjadi gerak hati. Aku membacanya sepintas lalu. Ternampak perkataan latihan simulasi 3 hari setiap bulan, situasi enjin terbakar, evakuasi penumpang berskala besar. Lalu aku menutup fail itu seolah-olah ia terlalu panas untuk dipegang. Aku bukan marah pada dokumen itu. Aku marah pada hakikat bahawa jika aku membacanya dengan teliti, aku mungkin akan mula nampak ia munasabah. Dan itu akan memaksaku untuk mempersoalkan kepercayaanku sendiri. Jadi aku memilih jalan mudah, tidak menjawab. Dalam budaya tempat aku dibesarkan, tidak menjawab adalah satu bentuk penolakan yang jelas. Tetapi aku terlupa bahawa dalam budaya Melayu, kesopanan sering membuatkan penolakan tidak kedengaran keras, tetapi tidak bermakna mereka tidak merasainya. Dia tahu, cuma dia tidak menjadikannya satu pertikaian. Aku ingat ada sekali dia terserempak denganku di hadapan lift. Dia mengangguk hormat dan bertanya perlahan, "Sudah terima dokumen saya, Puan. Jika perlu diubah sesuai mengikut jadual penerbangan Anda, saya sedia membantu." Aku menjawab untuk menjaga air muka, "Ya, sudah. Nanti saya akan lihat bila ada masa." Lalu aku menekan butang tutup pintu lift serta-merta, seolah-olah pintu itu boleh memotong perbualan dan rasa bersalah yang singgah di hati. Selepas itu, email daripadanya berhenti. Seperti seseorang yang tahu jika dia terus mengetuk, pintu itu tidak akan dibuka. Tetapi dalam kesunyian itu, aku rasa aneh. Bukan lega seperti yang aku sangka, tetapi seperti baru melakukan sesuatu yang biadab dan tidak boleh diperbaiki. Aku berkata pada diri sendiri, lupakan saja, dan kembali kepada rentak hidupku yang biasa. Sehinggalah diumumkan akan ada satu mesyuarat keselamatan peringkat tinggi yang melibatkan rakan kongsi lapangan terbang dari Asia dan wakil kru kabin perlu hadir. Aku mengeluh. Aku tahu dia akan berada di sana. Dan pada malam enjin mula memberi isyarat tidak normal ini, imejnya di bilik mesyuarat, sikapnya yang sopan, suaranya yang tenang, dan dokumen yang aku enggan baca, kembali bertindih dengan suara juru terbang yang mengumumkan lencongan ke KLIA. Aku baru mula faham
mungkin apa yang aku panggil sebagai kedegilan sistem sebenarnya adalah satu bentuk tanggungjawab yang tidak pernah aku beri peluang untuk menjelaskan dirinya. Dan di langit di mana tiada siapa boleh berunding dengan alam, aku mula rasa bahawa pengelakanku selama berbulan-bulan ini mungkin akan dituntut semula dengan faedah yang paling mahal. Ketakutan bahawa semuanya sudah terlambat. Rasa takut akan terlambat itu membawaku kembali ke masa kini buat seketika. Aku memeriksa barisan hadapan sekali lagi, bertentang mata dengan kru kabin untuk memberi isyarat bahawa semuanya mengikut rancangan, kemudian kembali ke sudut dapur pesawat untuk menenangkan diri. Tetapi fikiranku terus mengalir ke belakang, seperti arus deras yang tidak dapat dihentikan. Ia membawaku ke hari di mana aku menyebabkan cadangan Encik Rahman diketepikan secara senyap dan membuatkan diriku percaya bahawa itu adalah satu kemenangan. Mesyuarat keselamatan besar itu diadakan di sebuah bilik kaca di ibu pejabat. Meja panjang seperti landasan mini. Skrin besar memaparkan logo beberapa lapangan terbang dari Asia. Pengurus operasi duduk di kepala meja, riak mukanya bersedia untuk mengukur segalanya dalam bentuk angka minit yang terbuang, kos setiap jam, kepuasan pelanggan. Aku dijemput sebagai wakil kru kabin, kerana suara orang di lapangan sering membuatkan pihak pengurusan percaya bahawa mereka tidak membuat keputusan dari Menara Gading. Aku duduk di sebelah Mark, dan sama ada secara kebetulan atau tidak Encik Rahman duduk di seberang meja. Dia mengangguk sedikit apabila mata kami bertemu. Aku membalas anggukan profesional tanpa senyuman. Aku tidak mahu sesiapa mentafsirkan aku rapat dengannya. Walaupun sebenarnya aku takut jika aku tersenyum, aku akan rasa bersalah kerana pernah mengabaikannya selama berbulan-bulan. Mesyuarat berjalan dengan laporan statistik dan bahasa yang aku biasa dengar. Kadar kelewatan, masa pusing ganti, pengurangan kos. Aku mendengar dan berasa seperti berada di zon selamatku, kerana ini adalah dunia kepantasan yang aku mahir, dunia yang tidak perlu bercakap tentang perkara yang memberatkan hati. Sehinggalah tiba sesi pembentangan pelan kerjasama. Encik Rahman mengangkat tangan untuk bercakap. Dia bangun tanpa tergesa-gesa, menyusun dokumennya dengan rapi seolah-olah setiap helai kertas ada tempatnya. Dia memulakan dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Ucapan terima kasih orang Malaysia kadangkala panjang, tetapi bukan untuk menunjuk-nunjuk, ia panjang untuk membuatkan pendengar berasa dihormati. Kemudian dia membuka slaidnya. Dia bercakap tentang situasi kecemasan dengan nada yang anehnya tenang, seperti seseorang yang terlalu takutkan perkara itu, sehinggakan dia tidak mahu bercakap mengenainya dengan cara yang cemas. Dia mencadangkan pendekatan yang jelas, membangunkan protokol bersama antara lapangan terbang dan syarikat penerbangan, menetapkan peranan dalam insiden kebakaran enjin, evakuasi penumpang berskala besar, penyelarasan dengan pasukan perubatan kecemasan, dan yang paling penting, mengadakan latihan bersama secara berkala supaya semua pihak boleh bekerjasama tanpa perlu berfikir panjang pada hari kejadian. Aku nampak beberapa orang pengurus mengangguk tanda berminat, tetapi aku pula terasa seperti ada sesuatu yang menekan dadaku, kerana aku terdengar perkataan yang tidak aku suka. Latihan, 3 hari, setiap bulan, kerjasama. Seolah-olah dia meminta aku untuk mengakui bahawa pengalamanku tidak cukup. Perlu ada sistem, perlu ada ulangan. Perlu ada latihan. Dia menyebut satu ayat yang aku ingat dengan jelas, walaupun aku tidak mahu mengingatinya. Keselamatan bukanlah tentang statistik masa lalu, tetapi tentang kesediaan pada masa hadapan. Ayat ini seperti mencabar maruahku secara langsung, kerana maruahku dibina atas frasa, saya sudah lalui semuanya. Apabila dia selesai, pengerusi mesyuarat membuka sesi soal jawab. Aku terus mengangkat tangan, terlalu cepat. Ia seperti satu gerak hati untuk mempertahankan masa. Izinkan saya bertanya secara terus, aku mulakan dengan suara profesional yang sopan. Jika kita perlu mengadakan latihan bersama secara berkala, berapa kerap dan berapa hari setiap sesi? Encik Rahman menjawab dengan tenang. Lebih kurang sebulan sekali, setiap sesi mengambil masa 2 hingga 3 hari. Tetapi tidak semestinya semua kru kabin perlu terlibat. Kita boleh gunakan sistem penggiliran. Aku memotong jawapannya dengan jeda yang dramatik, seolah-olah terkejut. 2 hingga 3 hari? Itu bermakna kru kabin kami terpaksa membazirkan masa penerbangan mereka untuk datang berlatih, bukan? Aku sengaja membiarkan perkataan membazirkan itu terapung di tengah bilik seperti bau yang kuat. Suasana terus berubah. Aku tahu, kerana aku mahir membaca bilik mesyuarat sama seperti aku mahir membaca kabin pesawat. Mark terus menyambung, seperti menyambut baton.
Syarikat kami mempunyai rekod keselamatan yang sangat baik sejak 10 tahun lalu. Latihan kami sudah pun mengikut standard antarabangsa. Kenapa perlu tambah beban yang mungkin meningkatkan kos dan mengganggu jadual penerbangan? Beberapa orang mengangguk. Pengurus kewangan tersenyum nipis, seolah-olah soalan itu telah membantunya menjimatkan wang. Aku rasa seperti sedang menang sekali lagi, kerana idea tentang kecekapan adalah bahasa yang lebih mudah difahami semua orang berbanding bahasa nyawa. Encik Rahman terdiam seketika. Aku nampak dia seperti menelan sesuatu sebelum menjawab dengan sabar. Saya faham jadual penerbangan itu penting, tetapi dalam situasi kecemasan, 1 minit boleh mengubah nasib seseorang. Kami tidak meminta latihan ini untuk nampak bagus. Kami minta ia diadakan supaya semua orang tahu apa yang perlu dilakukan apabila ketakutan mengambil alih pertimbangan rasional. Aku tersenyum dengan senyuman yang paling sopan. Senyuman yang seperti sarung tangan putih menutupi pisau tajam. Sudah tentu, kesediaan itu penting. Tetapi kesediaan yang berlebihan juga boleh menyebabkan kerja menjadi tidak efisien. Kita perlu ada keseimbangan. Perkataan keseimbangan di bibirku hari itu adalah perkataan indah yang menyembunyikan maksud sebenar. Aku tidak mahu. Pengerusi mesyuarat bertanya jika ada sesiapa lagi mahu menambah. Tiada siapa yang mengangkat tangan kerana di dalam bilik itu, majoriti lebih memikirkan angka berbanding imej pesawat yang terbakar. Akhirnya, cadangan itu diambil untuk pertimbangan, yang dalam bahasa korporat bermaksud ia akan diletakkan di dalam laci yang tidak akan dibuka sesiapa. Mesyuarat tamat. Orang ramai mula beredar seolah-olah perkara itu sudah selesai. Mark menepuk bahuku perlahan. Bagus, Emily. Kalau kita biarkan dia heret kita berlatih setiap bulan, habislah kita. Aku mengangguk. Berasa seperti baru sahaja melindungi pasukanku daripada satu beban yang tidak masuk akal. Tetapi semasa mengemas dokumen, aku curi-curi pandang ke arah Encik Rahman. Dia sedang memasukkan slaidnya ke dalam beg dengan senyap. Tiada riak marah, tiada percubaan untuk berdebat. Dia tidak cuba menyelamatkan air mukanya seperti sesetengah orang Inggris. Dia hanya menerima keputusan itu dengan satu ketenangan yang aku tafsirkan sebagai tanda mengalah. Hakikatnya, aku tidak nampak apa yang ada di sebalik ketenangan itu. Kekecewaan seseorang yang telah cuba memberi amaran tetapi diperlekehkan, namun masih memilih untuk tidak memalukan sesiapa, kerana ramai orang Malaysia diajar untuk menjaga hati orang lain, walaupun hati sendiri terluka. Beberapa hari kemudian, syarikat menghantar satu memo dalaman, penambahbaikan prosedur keselamatan. Ia bertujuan untuk melicinkan proses, mengurangkan senarai semak yang bertindih, mengurangkan kertas kerja, dan memberi lebih kuasa membuat keputusan kepada pasukan di lapangan. Pihak pengurusan menyatakan dengan jelas ia adalah untuk meningkatkan kecekapan dan kepuasan pelanggan. Bilik rehat kru riuh dengan suara gembira, seolah-olah kami baru menang satu peperangan kecil menentang sistem yang lambat. Aku pun gembira, aku tidak nafikan. Aku rasa seolah-olah alam semesta sedang memberitahuku. Nampak tak? Kau betul. Pada mulanya segalanya nampak lebih baik. Pusing ganti penerbangan lebih pantas, aduan penumpang berkurangan, laporan kepuasan pelanggan meningkat. Aku berdiri di dapur pesawat dan berfikir, inilah cara kerja profesional. Jangan biarkan protokol membunuh masa. Tetapi apa yang menjadi lebih baik itu sebenarnya memburukkan sesuatu di dalam diriku. Keyakinanku berubah menjadi satu keangkuhan yang indah. Ia membuatkan aku buta terhadap risiko yang sedang terkumpul secara senyap, seperti tumpahan minyak nipis yang tidak diendahkan sesiapa sehinggalah ia disambar api. Malam sebelum insiden ini, aku masih sempat berkata kepada Mark semasa makan malam, akhirnya syarikat dengar juga cakap kita. Kami ketawa seperti orang yang telah melalui ujian dan menang. Aku tidak tahu bahawa ujian sebenar sedang menanti di angkasa. Dan kali ini, tiada bilik mesyuarat, tiada slide, tiada perkataan untuk pertimbangan. Yang ada hanyalah bunyi amaran enjin dan nyawa orang yang tidak pernah tahu namaku, tetapi meletakkan masa depan mereka di tanganku. Bunyi amaran itu tidak sekuat dalam filem. Ia pendek, nyaring, kemudian meninggalkan satu kesunyian yang lebih berat daripada bunyi itu sendiri. Kesunyian itu membuatkan jantungku seperti ditenggelamkan ke dalam air yang dalam. Aku berdiri di sebalik tirai dapur, cuba mengekalkan riak wajah profesional. Tetapi di dalam dadaku, ada sesuatu yang bergetar seperti jarum meter yang hampir terlepas dari skalanya. Aku menerima isyarat dari kokpit melalui interkom. Suara pembantu juru terbang terlalu tenang, ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang yang bekerja dalam keadaan tegang. Kami ada isyarat tidak normal dari enjin kanan.
sedang menyiasat. Hanya perkataan sedang menyiasat, itu membuatkan aku teringat akan perkataan yang pernah aku benci. Periksa, semak, siasat. Tetapi kali ini aku tidak benci. Aku takut. Aku memanggil kru kabin yang berdekatan untuk mendengar arahan ringkas, mengikut prosedur yang telah kami hafal sehingga lali. Periksa peralatan kecemasan. Perhatikan tingkah laku penumpang. Sediakan ruang untuk kemungkinan evakuasi pantas. Aku bercakap dengan jelas tetapi tidak kuat, kerana suara yang kuat akan menyebarkan panik lebih cepat daripada api. Majoriti penumpang masih tidak tahu. Ramai yang masih ketawa menonton filem. Kanak-kanak masih bermain permainan. Bunyi sudu berlaga dengan cawan kedengaran perlahan, seolah-olah dunia masih normal. Dan kenormalan itu menyakitkan aku, kerana aku tahu ia boleh pecah pada bila-bila masa. Sesaat kemudian pesawat bergegar sedikit. Tidak cukup kuat untuk menjatuhkan barang tetapi cukup untuk membuatkan beberapa orang mengangkat kepala. Aku bertentang mata dengan seorang penumpang wanita pertengahan umur di barisan hadapan. Wajahnya bertanya tanpa suara. Aku memberinya senyuman-senyuman yang telah aku latih seumur hidupku dan mengangguk seolah-olah semuanya baik-baik saja, walaupun di dalam aku sedang mengira setiap kemungkinan. Kemudian suara dari kokpit kedengaran lagi, kali ini lebih jelas. Kita akan melencong. Sedia untuk membuat pengumuman kepada penumpang. Aku menarik nafas panjang sehingga terasa paru-paruku sakit. Aku menjawab, "Baik, Kapten." Suaraku masih stabil, tetapi hujung jariku mula sejuk. Pengumuman kapten bergema di dalam kabin. Demi keselamatan, kami terpaksa melencong dan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Semua penumpang diminta untuk duduk, memakai tali pinggang keledar, dan mematuhi arahan kru kabin dengan sepenuhnya. Ungkapan demi keselamatan adalah frasa yang sering didengar, sehingga menjadi biasa. Tetapi apabila ia keluar dari pembesar suara di tengah langit, ia bukan lagi kata-kata penenang. Ia adalah satu amaran. Suasana kabin terus berubah. Perbualan perlahan menjadi bisikan. Apa yang berlaku? Kenapa kita kena mendarat? Ada yang membuka telefon bimbit. Ada yang memeluk anak mereka dengan lebih erat. Ketakutan mula merayap di sepanjang lorong seperti angin sejuk yang tidak kelihatan. Aku berjalan ke hadapan pesawat. Setiap langkah terasa seperti memijak benang. Aku nampak seorang lelaki cuba bangun, walaupun lampu isyarat tali pinggang keledar masih menyala. Aku mengangkat tangan membuat isyarat memohon. "Tuan, sila duduk. Ini sangat penting sekarang." Dia mahu membantah, tetapi pandangan mataku mungkin telah menghentikannya. Bukan kerana aku kelihatan garang, tetapi kerana manusia boleh merasai apabila seseorang itu begitu serius sehingga tiada ruang untuk berunding. Hakikatnya, aku juga mahu bangun. Mahu berlari ke kokpit dan bertanya, "Adakah enjin terbakar? Berapa banyak masa yang kita ada?" Tetapi tugasku adalah untuk berada di sini, bersama orang-orang yang tidak sepatutnya dibiarkan bersendirian dengan imajinasi mereka, kerana imajinasi adalah bahan api yang paling cepat terbakar. Aku memaksa diriku melakukan perkara yang paling aku mahir, menyusun atur ketakutan orang lain, tetapi ketakutanku sendiri, tiada siapa yang dapat menyusunnya. Ketika kru lain sedang memeriksa kesediaan, Firdaus datang kepadaku. Dia berbisik, "Kak Emily, semuanya mesti ikut prosedur. Jangan biarkan sesiapa bangun. Kita kena kekalkan ketenangan dalam kabin." Aku mengangguk lalu terlepas tanya soalan yang telah lama aku simpan. Kenapa KLIA? Ada lapangan terbang lain yang lebih dekat. Firdaus memandangku tepat. Pandangannya tidak menyalahkan, tetapi tegas. Lebih dekat tidak bermakna lebih bersedia. Dia berhenti sejenak, seolah-olah memilih perkataan agar tidak menyakitiku. Sesetengah lapangan terbang boleh menampung pesawat besar, tetapi pasukan bomba, pasukan perubatan, sistem penyelarasan mereka tidak setanding. Malam ini, kita bukan sahaja berlumba dengan masa, kita berlumba dengan sesuatu yang kita tidak nampak di dalam enjin. Ayat itu membuatkanku terdiam, kerana ia seperti menampar perlahan tepat di tempat yang pernah aku banggakan. Aku pernah fikir memilih yang terpantas adalah memilih yang paling selamat. Tetapi Firdaus sedang memberitahuku bahawa keselamatan mempunyai dimensi yang tidak pernah aku hargai. Aku tidak menyerah serta-merta. Aku masih cuba mencari perlindungan dalam logik lamaku. Tetapi jika api merebak, jarak yang lebih jauh bermakna risiko yang lebih besar. Firdaus menjawab tanpa meninggikan suara. "Betul, Kak. Tetapi jika kita mendarat di tempat yang tidak mampu menanganinya, kita hanya memindahkan risiko dari langit ke darat. Bezanya, di darat, kita perlukan pasukan yang paling bersedia.
Dia memandang ke arah seorang penumpang yang memeluk anaknya dengan erat. Saya pernah nampak lapangan terbang di mana jentera bomba lambat kerana perlu tunggu kru cukup. Saya pernah nampak pintu kecemasan yang tidak boleh dibuka kerana tiada siapa tahu lokasi peralatannya. Saya tidak mahu melihat itu berlaku pada pesawat yang membawa 400 nyawa. Aku rasa seperti ada sesuatu di dalam dadaku yang runtuh. Bukan hanya kerana takut, tetapi kerana kebenaran sedang mendesak masuk tanpa dapat dielak. Aku tidak tahu segalanya. Aku tidak sepatutnya berfikir aku tahu segalanya. Selepas itu, segalanya terasa bergerak pantas. Walaupun masa berjalan seperti biasa, juruterbang menurunkan ketinggian, pesawat condong sedikit. Langit di luar tingkap mula berubah warna. Ramai penumpang mula berdoa dalam bahasa masing-masing. Ada yang cuba berpura-pura membaca buku, tetapi mata mereka tidak tertumpu pada huruf. Aku berjalan melepasi sepasang kekasih yang berpegangan tangan dengan erat. Tapak tangan mereka basah dan berkilat. Aku terdengar nafas seorang lelaki yang tercungap-cungap cuba menelan panik. Aku berhenti di sebelahnya. "Encik, tarik nafas perlahan-lahan," pandang saya. "Kita akan mendarat dengan selamat." Aku bercakap seolah-olah aku percaya, walaupun aku terpaksa meminjam kepercayaan itu daripada tugasku. Kemudian, bunyi tayar mencecah landasan kedengaran. Bunyi yang orang biasa dengar dan tidak endahkan, tetapi bagiku, ia seperti bunyi dunia menerima kami kembali. Pesawat bergegar kuat sedikit sebelum stabil. Bunyi brake, bunyi enjin yang tinggal bekerja keras, kemudian segalanya perlahan dan berhenti. Aku belum sempat berasa lega apabila aku ternampak melalui tingkap. Beberapa buah jentera bomba berbaris sedia, lampu mereka berkelip-kelip mengikut rentak, seperti degupan jantung sebuah lapangan terbang yang sudah bersiap sedia. Pegawai darat berlari dengan teratur, tidak kelam kabut, seolah-olah semua orang sudah tahu peranan mereka dalam babak ini sebelum malam ini tiba. Penumpang dipindahkan mengikut prosedur. Tangisan bercampur dengan ucapan terima kasih. Aku melihat wanita yang aku senyum tadi. Dia memandangku dan mengangguk, seolah-olah berkata, "Terima kasih kerana bertenang." Tetapi aku mau menjawab, "Saya tidak hebat. Saya cuma masih mampu berdiri." Apabila semua orang selamat turun, aku berdiri di barisan akhir kru kabin, memandang lantai konkrit Clea yang pernah aku benci kerana ia melambatkanku. Malam ini, ia menjadi tanah yang membuatkan aku masih hidup dan bernafas. Aku berpaling memandang Firdaus. Dia tidak tersenyum lebar. Dia hanya menghela nafas perlahan, seperti orang yang tahu apa yang baru kami lalui. Lalu dia menyebut satu-satunya ayat yang paling menyakitkan aku, kerana ia benar. "Malam ni kita bernasib baik, Kak." Tapi nasib baik tak sepatutnya menjadi pelan utama kita. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri menerima kata-kata itu seperti menanggung berat dunia. Dan dalam kesunyian selepas insiden itu, aku mula memahami, kadang-kadang apa yang menyelamatkan kita bukanlah kelajuan kita, tetapi kesediaan orang yang pernah kita perlekehkan. Selepas malam itu, aku berasa seperti orang yang baru sampai ke daratan tetapi masih mendengar bunyi ombak di telinga. Sama ada di bilik hotel atau di rumah. Ketenangan KLIA dan barisan lampu jentera bomba masih menghantui pandanganku. Aku hanya boleh tidur sekejap-sekejap sebelum terjaga. Seolah-olah ada seseorang menekan butang amaran di dadaku. Setiap kali aku tidur, aku melihat 400 penumpang berjalan keluar dari pesawat dalam keadaan terketar-ketar. Dan setiap kali aku bangun, aku menyoal diri sendiri soalan yang sama. Jika kami memilih lapangan terbang yang lebih dekat malam itu, adakah gambaran ini akan sama? 3 hari kemudian, soalan itu dijawab dengan cara yang paling kejam. Petang itu, aku duduk di hadapan televisyen tanpa benar-benar menonton. Sekadar membiarkan bunyi berita menjadi latar belakang supaya kesunyian tidak memakan diriku. Sehinggalah pembaca berita menukar nada suaranya, nada yang digunakan oleh wartawan apabila menyebut perkataan terkorban. Aku mengangkat muka dan nafasku seakan dicuri. Image di skrin adalah bangkai pesawat yang hangus hitam. Asap masih berkepul-kepul di atas landasan sebuah lapangan terbang di sebuah negeri di Malaysia. Lapangan terbang yang namanya aku kenal serta-merta, kerana ia adalah nama yang pernah aku fikirkan lebih dekat. Sepatutnya sudah cukup pada malam insiden kami. Pembaca berita melaporkan sebuah penerbangan cuba membuat pendaratan cemas selepas mengalami masalah enjin. Api marak selepas pesawat mencecah darat, tergelincir keluar dari landasan, dan bantuan tiba terlalu lambat untuk membawa semua penumpang keluar tepat pada masanya. Angka kematian dan kecederaan dibacakan secara rasmi. Angka yang bukan sekadar angka, ia adalah nyawa, keluarga, anak-anak yang ditunggu di rumah.
Aku berdiri tanpa sadar, berjalan mendekati skrin, seolah-olah aku boleh membuatkan ia tidak benar jika aku melihatnya dari dekat. Tanganku sejuk sehingga tidak dapat memegang alat kawalan jauh. Visual beralih kepada temu bual dengan mangsa yang terselamat. Seorang wanita menangis sehingga teresak-esak. Api datang begitu cepat, tapi jentera bomba lambat sangat sampai. Kami menjerit memanggil satu sama lain, tapi macam tiada siapa tahu apa nak buat. Ayat itu seperti tukul yang menghentam dadaku. Bukan kerana aku tahu sama ada dia berbohong atau tidak, tetapi kerana aku melihat perbezaan yang begitu ketara. Malam itu di Klia, jentera bomba tidak datang. Ia sudah berada di sana. Pasukan perubatan tidak dipanggil. Mereka sudah bersedia. Orang ramai tidak berlari lintang pukang. Mereka berlari mengikut peranan yang telah dilatih. Berita menyambung tentang siasatan awal. Seorang pakar menjelaskan bahawa lapangan terbang itu lazimnya mengendalikan penerbangan kecil. Peralatannya ada yang sudah usang, latihan kecemasan untuk pesawat besar jarang diadakan, dan terdapat jurang penyelarasan antara pasukan bomba dan perubatan. Aku terduduk di atas sofa, seolah-olah ototku tidak lagi mahu menanggung berat kebenaran. Tekakku kering sehingga sukar menelan. Imej 400 penumpang kami terapung menggantikan imej di skrin. Aku mula berfikir dengan cara yang tidak sepatutnya, tetapi tidak dapat dihentikan. Jika malam itu aku menang, jika kapten percayakan aku, jika kami pergi ke lapangan terbang yang lebih dekat itu, adakah aku masih akan duduk di sini? Atau adakah aku akan menjadi salah satu nama dalam laporan berita? Kata-kata Firdaus, nasib baik tak sepatutnya menjadi pelan utama kita, bergema lagi. Kali ini, ia bukan lagi satu amaran. Ia telah menjadi satu penghakiman. Aku mencapai telefon, mendial nombor Firdaus dengan tangan yang terketar-ketar. Dia menjawab pantas, seolah-olah sudah menunggu. Awak dah nampak berita? Aku bertanya dengan suara yang pecah, sehingga aku sendiri hampir tidak mengenalinya. Dah kak, jawabnya ringkas. Kemudian diam seketika. Seperti orang yang tidak mahu menjadikan kesedihan satu drama. Aku cuba bercakap, tetapi kata-kata tersekat di kerongkong. Kalau kita ke sana. Aku tidak dapat menghabiskan ayat itu kerana otakku tidak sanggup menyudahkan imej itu. Firdaus menjawab perlahan. Kita takkan tahu dengan pasti Kak Emily, tapi kita cukup tahu risikonya jauh lebih besar. Orang yang terkorban dalam berita itu, mereka tidak memilih untuk berada dalam situasi itu. Tapi kita hampir memilihnya untuk penumpang kita. Aku menutup mulutku dengan tangan, seperti kanak-kanak yang baru memecahkan barang dan sedar ia tidak boleh diperbaiki, air mata mengalir tanpa sebarang maruah. Aku berbisik, saya salah. Saya hampir menyebabkan semua orang. Firdaus tidak memberi kata-kata pujukan yang indah. Dia bercakap dengan kebenaran yang penuh belas kasihan. Sekurang-kurangnya, akak dah nampak sekarang. Sesetengah orang tak nampak sehinggalah semuanya terlambat. Selepas meletakkan telefon, aku duduk termenung lama, mendengar berita yang diulang-ulang, melihat senarai nama mangsa yang mula didedahkan, melihat waris yang menangis di lapangan terbang, melihat selimut perak menutupi bahu mangsa yang cedera. Imej-imej itu bukan lagi kandungan berita. Ia adalah kehidupan yang direntap dari hari biasa. Keesokan harinya, aku kembali ke pejabat. Suasana di bilik rehat kru terasa berat seperti diselubungi kabus. Wajah Mark lebih pucat dari biasa. Dia memandangku seolah-olah kami berdua baru pulang dari tempat yang sama, pinggir jurang. Kau dah nampak kan? Dia bertanya. Aku mengangguk, tiada tenaga untuk bercakap. Dia menyambung dengan nafas yang berat. Situasi itu macam kita malam tu. Cuma penumpang dia tak bernasib baik. Dia cuba menelan perkataan mati. Tetapi semua orang di dalam bilik tahu ia ada di situ. Beberapa kru lain masuk, semuanya dengan pandangan yang sama. Ketakutan yang tidak lagi boleh disembunyikan di sebalik profesionalisme. Kami bukan orang yang mudah sensitif. Kami telah melalui banyak insiden. Tetapi kali ini berbeza, kerana ia terlalu hampir dengan kami. Ia seperti cermin yang memantulkan. Ini mungkin boleh jadi kau. Kami berkumpul di sebuah bilik mesyuarat kecil pada waktu petang. Lebih kurang 10 orang hadir. Suasana begitu senyap sehingga bunyi penghawa dingin kedengaran. Aku memandang wajah mereka rakan sekerja yang pernah aku ketawa bersama, pernah merungut tentang kelewatan bersama. Dan aku tahu, jika aku tidak bersuara, kesunyian ini akan menjadi satu lagi bentuk penafian. Aku menarik nafas dan memulakan. Kita semua dah nampak berita. Dan kita semua tahu, jika malam itu kita membuat pilihan yang berbeza, mungkin tiada seorang pun daripada kita di sini hari ini. Tiada siapa yang membantah.
kerana ia terlalu benar untuk dinafikan. Mark menunduk seperti menerima tumbukan tanpa mengangkat tangan. Firdaus duduk diam, tetapi pandangan matanya seolah-olah berkata, "Sudah tiba masanya." Aku menyambung, walaupun suaraku bergetar. Saya pernah fikir sesetengah prosedur keselamatan adalah satu beban. Saya pernah menyebabkan cadangan dari KLEA diketepikan. Saya pernah berbangga kerana saya fikir saya melindungi massa. Tapi sekarang saya tahu, saya hampir menukarkan nyawa orang dengan kemudahan. Perkataan menukarkan nyawa membuatkan beberapa orang teresak perlahan, bukan kerana drama, tetapi kerana imej di kepala mereka terlalu nyata. Firdaus bersuara buat pertama kali di dalam bilik itu. Kita kena buat sesuatu, bukan sekadar rasa bersalah. Dan pada saat itu, aku tahu ada satu perkara yang mesti aku lakukan, walaupun ia akan membuatkan aku berasa paling malu dalam hidupku. Aku mesti kembali kepada orang yang pernah aku abaikan, Encik Rahman, dan mengakui bahawa dia tidak meminta masa kami kerana mahu menyusahkan. Dia memintanya kerana dia tidak mahu sesiapa pun menjadi berita seperti semalam. Aku mengangguk pada diri sendiri perlahan, seperti menandatangani satu pengakuan. Esok, saya akan hubungi dia. Bukan untuk menjaga air muka, bukan untuk membuatkan syarikat nampak baik, tetapi supaya perkataan keselamatan berhenti menjadi slaid di bilik mesyuarat dan kembali menjadi sesuatu yang mempunyai berat yang sama dengan nyawa. Pagi berikutnya, aku duduk di hadapan komputer lebih lama daripada yang sepatutnya. Hanya untuk menaik perkataan saya minta maaf terasa seperti terpaksa mengakui bahawa aku telah sesat sepanjang hidupku. Akhirnya, aku menekan butang hantar pada email kepada Encik Rahman, menceritakan segala-galanya. Bahawa kami terselamat kerana keputusan untuk ke Kelia, dan berita dari lapangan terbang di negeri lain itu telah membuatkan aku faham bahawa kecekapan tanpa sistem sokongan hanyalah risiko yang menyamar. Aku meminta peluang untuk kami mulakan semula, meminta dia untuk kembali bercakap tentang protokol dan latihan bersama sekali lagi. 2 hari berlalu tanpa jawapan. Pada hari ketiga, hanya satu balasan ringkas yang sampai, begitu sopan sehingga terasa pedih. Terima kasih kerana menghubungi. Walau bagaimanapun, pada masa ini mungkin kurang sesuai untuk meneruskan kerjasama tersebut. Aku membacanya berulang kali, berasa seperti sedang diajar satu pelajaran tentang kepercayaan, sama seperti yang pernah aku lakukan kepadanya, mudah dimusnahkan, sukar diperbaiki. Aku tidak berputus asa. Aku menelefon pasukan keselamatan lapangan terbang, meninggalkan pesanan, senyap lagi untuk beberapa hari. Sehinggalah pada suatu malam, ketika aku hampir menerima kekalahan, satu email baru masuk. Jemputan untuk menghadiri taklimat ringkas sistem tindak balas kecemasan Kelia. Pada hari itu, di dalam sebuah bilik taklimat, aku melihat Encik Rahman berdiri di hadapan. Dia tidak menyebut tentang rasa maluku. Dia bercakap tentang masa. Saat pertama, laluan evakuasi, lokasi pilih bomba, penyelarasan, dengan pasukan perubatan. Segala-galanya telah dirancang supaya manusia tidak perlu bergantung pada nasib. Aku menundukkan kepala kepadanya sebagai tanda hormat dari seseorang yang baru sedar bahawa kesopanan Melayu bukanlah kelemahan, tetapi ia adalah satu tanggungjawab yang tidak perlu bersuara lantang. Aku berjalan keluar dari bilik itu dengan hati yang berat, tetapi lebih jelas dari sebelumnya. Keselamatan tiada jalan pintas, dan mulai hari ini aku tidak akan sekali-kali meletakkan kemudahan di atas nyawa.